Berhormat Ipoh Barat. Terima kasih. Yang berhormat Menteri Dalam Negeri, terima kasih kepada penjelasan yang dibuat. Tetapi kalau kita tengok dalam report yang diedarkan, it says the government of Malaysia does not fully meet the minimum standards of the elimination of trafficking and is not making significant efforts to do so, even considering the impact of COVID-19 pandemic on its anti-trafficking capacity. Therefore, Malaysia remains on tier 3. Datuk Betul. Semasa kita merajui kerajaan, kita kerap kali menjumpa dengan NGO dan juga duta besar Amerika di mana macam-macam cadangan dibuat dan kita ambil follow up steps. Satu di antaranya adalah keperluan untuk meminda akta kerja. Dan kita semasa dalam merujuk kerajaan telah pun siap 99%, tetapi ia dilambatkan dibawa ke parlimen untuk diluluskan hampir dah lebih 2 tahun. Ini disebabkan oleh kerajaan Barisan Nasional yang mengambil kerajaan Pakatan Harapan. Ini kelambatan ini menyebabkan satu di antara faktor yang sekarang kita menghadapi tier 3. Macam mana kita mengatasi masalah ini? Ini bukan satu perkara yang senang. Kementerian Dalam Negeri tahu bahawa satu di antara faktor ini yang besar adalah forced labour. Kementerian Sumber Manusia sedang membuat macam-macam kegiatan untuk mengatasi masalah tersebut. Tetapi dengan hanya mentandatangani protokol itu saja, nampaknya itu adalah satu lip service sahaja. Ia tidak ada makna kalau tidak ada follow up. Yang menjadi masalah yang besar dalam Kementerian Sumber Manusia. Ibu Barat, belakang ke? Kelang. Kalau Berhormat nak bagi, bolehlah. Terima kasih Ipoh Barat. Saya nak tanya Menteri Dalam Negeri. Daripada maklumat yang diterima, satu daripada sebab perdagangan manusia ini adalah kerana status illegal yang tidak sah di undang-undang, dari segi undang-undang, hinggakan pekerja-pekerja asing ini tidak dapat mengadu kalau if they occur human trafficking, they do not dare to report to the authorities because of their illegal status. And the illegal status is caused by main reason Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Manusia. The Human Resource Ministry and the Home Ministry is culprit to make them illegal. Almost impossible to get them legal without going through agents. Saya sudah buktikan kepada Menteri Sumber Manusia. Saya setuju yang berhormat, saya setuju. Dan juga Ibu Barat, satu minit. Ibu Barat lagi satu. Ibu Barat, Menteri akan menjawab pada soalan yang dibangkitkan kerana tak berapa jauh dari selama. Ibu Barat, Ibu Barat lagi satu one more point. Dan juga KDN tiba-tiba menyebabkan semua pekerja asing ini menjadi illegal. Pada surat 1 Julai 2022 tiba-tiba dimaklumkan pendapatan keputusan kerajaan berkaitan pelanjutan PAS lawatan kerja sementara tahun ke-14 dan sektor perladangan dan pelanjutan PLKS program rehiring tahun ke-6 dan di kuasa serta-merta. You immediately make people illegal. No time. And ini belum dimaklumkan kepada luar. Ini dalaman. Saya sudah mengesahkan dengan DG Immigration. Ini surat benar. Thank you. Ibu Barat. Dia dah ambil Ibu Barat. Perkara forced labour menjadi satu perkara yang sangat mustahak. Saya harap tindakan enforcement. Dalam Kementerian Sumber Manusia, perkara ini telah dibangkitkan pada tahun 2018, kekurangan pegawai enforcement, nombor satu. Nombor dua, dalam penggalaman mereka, the experience pun tidak ada. Ini menyebabkan penyiasatan yang tidak menyeluruh. Yang berhormat, saya sendiri telah melaporkan, semasa dalam kerajaan telah melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menyiasat satu kes dari Bentong. Kes itu disiasat oleh Kementerian Dalam Negeri, tetapi tidak menyeluruh. Kita kata kita nak menyiasat kerana ini adalah berkaitan dengan hal ehwal buruh. Lepas tu sahaja kita membawa undang-undang yang berkaitan itu dalam akta kerja supaya perkara-perkara yang berkaitan tindakan boleh diambil. Saya percaya banyak kes-kes yang lepas Adisum tahun 22 Februari 22, berapa penyiasatan yang telah dibuat dan berapa kes di mana tindakan telah diambil dan juga berapa kes yang telah pergi ke mahkamah. Saya difahamkan tidak ada kes di mana dia didapati salah. Ini adalah pendakwaan itu
menyeluruh. Dia tidak ada experience atau tidak mengambil tindakan perkara tersebut. Yang Berhormat, Dan- Ipoh Barat sedikit penambahan. Tuan Yang di-Pertua, dalam laporan Trafficking in Persons Report di mana Malaysia telah dijatuhkan ke Tier 3, dinyatakan dengan izin anti-trafficking investigations decline and the government did not prosecute or convict government officials allegedly complicit in trafficking crimes. Saya rasa ini satu kenyataan yang amat berat dan perlu diberikan satu jawapan dalam Parlimen ini oleh Menteri Dalam Negeri. Apa pendapat Yang Berhormat Ipoh Barat? Saya setuju pandangan Yang Berhormat. Saya harap Yang Berhormat Menteri akan jawab. Seperti saya kata, lip service sahaja tak cukup. Yang Berhormat datang hari ini membuat ministerial statement bagus, tetapi macam mana kegiatan dia? Mapo, di mana lebih 4 juta diagihkan diberi. Apakah tindakan? Saya difahamkan banyak dengan rendah diri, ya, betul. Ada ramai di antara pegawai-pegawai yang tidak ada komitmen yang ada di Mapo. Ini adalah satu perkara yang perlu diberi perhatian. Saya harap pegawai-pegawai itu diberi training yang penuh-penuh supaya mereka dapat memainkan peranan yang besar dalam hal ini. Yang akhir sekali adalah di mana kita perlu ada audit dalam kes-kes di mana dirujuk kepada mahkamah dan penyiasatan yang penuh. Saya kata sebelum ini satu kes buruh di mana lebih kurang 20 orang ditangkap, penyiasatan dibuat, tidak ada tindakan diambil. Hingga saya pergi ke depo pada masa itu, saya nampak orang-orang yang innocent disimpan sana. Hingga saya merayu kepada Kementerian Dalam Negeri supaya mereka dihantar balik ke negara asal mereka. Dan ini menunjukkan tidak ada penutupan. There's no finality of the matter kerana ketidakseriusan dan menunjukkan bahawa sesuatu yang tak kena, kita tidak ada pegawai-pegawai yang experience yang dapat menjalankan tugas untuk menyiasat dan membawa kes-kes ini mahkamah supaya tindakan diambil. Akhir sekali Dato' Deputua. Berapa kali akhir Adakah kita akan mengatasi Tier 3? Kalau inilah komitmen kerajaan sebagai lip service, saya khawatir itu tidak. Dan kita perlu senaraikan dan mengambil tindakan dari all the suggestion yang kita dapat dari duta-duta, dari officer-officer mereka yang kita kerap kali duduk dan bincang. Kalau itu dibuat dari tahun bila kita ada di kerajaan, kita membuat sedemikian. Kalau kita dapat mengatasi, kenapa pula Yang Berhormat tidak, kementerian tidak dapat mengatasi masalah itu? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ibu